Salam Malaysia Madani, berita pagi Sabah edisi Rabu 5 April 2023, saya Magdalena Depol. Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT disaran meneroka bidang-bidang baharu yang mampu membawa pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan mereka. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, mereka juga perlu bersedia berdepan pelbagai cabaran dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Dalam majlis ini kita berharap ahli-ahli yang baru itu dapat bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, khususnya Majlis Pembenaran Tawau, untuk supaya MPT dapat mencapai visi dan matlamat yang telah dirancangkan, yang telah diutarakan oleh Presiden kita sebentar tadi. Kita cuba yang terbaik untuk menggabungkan, ada yang baru, ada yang lama. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam Majlis Angkat Sumpah dan Penyerahan Watikah Pelantikan Ahli-Ahli Majlis Perbandaran Tawau MPT di Dewan Seri Tawau. Seramai 24 ahli-ahli majlis MPT menerima watikah masing-masing. Datuk Dr. Joachim turut mengingatkan semua ahli-ahli majlis yang baharu agar menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan baik. Sementara itu, Presiden MPT, Joseph Pang berkata, MPT memfokuskan 5 teras dalam hala 7 MPT melalui pelan strategiknya dalam tempoh 5 tahun, 2023 hingga 2027, bagi menjadikan Tawau bandar sempadan yang dinamik dan mampan menjelang 2027. Seorang pesara kerajaan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima rasuah sebanyak RM15,000 sebagai upah mengeluarkan surat tawaran kerja-kerja membersih kawasan Kem 5 Brigade atas nama sebuah syarikat swasta. Mengikut pertuduhan yang dibaca di Mahkamah Session Rasuah Kota Kinabalu, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu pada 12 Mei 2014 di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Pendakwaan dibuat di bawah Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM 2009. Jika disabit kesalahan, boleh membawa hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah nilai suapan. Hakim Jason membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM20,000 dengan deposit RM2,000 dan menetapkan 23 Mei 2023 untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dilakukan oleh pegawai pendakwa SPRM Nartiah F. Michelle Sambatan, manakala tertuduh diwakili peguam Abdul Fikri Jaafar Abdullah. Berita tular di media sosial mengenai sebuah pertubuhan tanah adat Sepulut Empat yang didakwa dirampas oleh orang luar adalah tidak benar sama sekali. Penyelaras Geran Komunal Sepulut Empat yang juga penduduk asal di mukim itu, Jimmy Minggin, menegaskan terdapat kumpulan kecil yang bukan penduduk asal di mukim itu cuba mewujudkan tindakan tidak sepatutnya sehingga menimbulkan kekeliruan dan pelbagai spekulasi negatif terhadap kerajaan negeri dan Jabatan Tanah dan Ukur. Tanah adat Sepulut Empat telah dirampas oleh orang luar adalah tidak benar sama sekali. Yang jatuh ke tangan orang luar adalah permohonan tanah PT dan tanah yang dijual oleh penduduk asal yang kebanyakannya dari kumpulan kecil beneficiary yang dipertahankan oleh MHO. Dalam sidang media di Keningau, Jimmy menjelaskan geran komunal itu telah diberikan kerajaan negeri pada 2013. Ia telah banyak membantu 9 kampung melibatkan 235 peserta di Mukim Sepulut dalam meningkatkan sosioekonomi melalui hasil tanaman kelapa sawit. Penduduk asal di mukim ini berharap status geran komunal dapat dikekalkan kerajaan negeri. Sebab geran komunal ini adalah terbaik bagi kami. Kami mahu geran komunal ini akan dikekalkan untuk dan diteruskan. Geran komunal adalah untuk kebaikan kami. B40, kerajaan sudah tolong kami. Kami berterima kasih sama YB kami karena sudah sudi bantu kami untuk wujudkan ini geran komunal di 10 tempat. Ya, sebab kalau kami sendiri mungkin payah sedikit kami akan membuka itu. Sebab geran komunal ini memberi peluang kepada anak-anak kami yang akan mewarisi
Grand Communal ini nanti. Dan kami bersetuju sebab mau diteruskan sebab peluang pekerjaan pun ada dalam syarikat inilah. Kami bersetuju dengan pelaksanaan Grand Communal ini supaya pihak kerajaan meneruskan demi kelangsungan hidup masyarakat di 9 buah kampung yang terlibat dengan Grand Communal. Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah menyediakan kira-kira 2,000 bungkusan makanan untuk diagihkan kepada golongan asnaf dan pelajar tahfiz menerusi program Semarak Ramadan. Ia sebagai usaha membantu golongan memerlukan sekaligus memastikan mereka turut merasai nikmat Ramadan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Dato' Fairuz Rendan berkata, bantuan bungkusan makanan tersebut diagihkan secara berpusat di 9 lokasi penganjuran Semarak Ramadan KBS untuk 25 daerah di negeri ini dengan Kota Belud lokasi permulaan program. Hari ini kita buka puasa dengan lebih kurang 100 lebih orang pelajar di sekolah pondok dan hari ini juga Kementerian Belia dan Sukan memberi sumbangan membentuk bakul makanan kepada sekolah ini, keperluan dan juga sedikit wang kepada setiap pelajar yang ada di sini. Beliau ditemui RTM dalam program tersebut di Pondok Fizi Lalil Quran, Kampung Tamau, Kota Belud. Majlis turut menyaksikan seramai 108 pelajar dari Pondok Fizi Lalil Quran menerima sumbangan pek makanan. Sementara itu, Pengetua Pondok Fizi Lalil Quran Kota Belud, Ustaz Zaipuddin Ahmad memohon agar lebih banyak individu dan syarikat korporat tampil membantu menampung perbelanjaan operasi dan keperluan pondok tersebut. Memang kita masih lagi memerlukan sumbangan orang ramailah untuk kos operasi pondok. Sebab sebahagian besar daripada pelajar kita adalah datang dari kawasan-kawasan pedalaman yang kita tahulah kalau kawasan pedalaman ini memang susahlah. Seramai 95 anak yatim sekitar Mukim Kukusan Tawau diraikan dalam majlis berbuka puasa bersama pemimpin sempena bulan Ramadan. Majlis anjuran bersama Unit Pembangunan Pemimpin Masyarakat UPPM Dun Kukusan dan masyarakat kampung itu antara inisiatif yang diambil bagi meraikan mereka yang memerlukan. Wakil Rakyat Kukusan Rina Jainal berkata, langkah itu juga menjadi medium bagi pemimpin mendekati masyarakat. Saya juga menyeru kepada semua pimpinan-pimpinan masyarakat di luar sana agar dapat mengenal pasti kepada mereka-mereka yang memerlukan golongan-golongan tidak kira daripada asnaf, anak-anak yatim ataupun warga-warga emas yang memang memerlukan perhatian dan bantuan sedikit sebanyak untuk meringankan beban mereka di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada anak-anak yatim di Masjid Baitur Rahman, Kampung Muhibah Bal. Pihaknya juga akan terus memberi fokus melaksanakan pelbagai program bantuan untuk rakyat di peringkat akar umbi bagi memastikan tiada yang tercicir diberi bantuan. Manakala di Pitas, ramai 70 asnaf menerima bantuan pembelian baju raya dan duit raya dalam program I Care for You, bingkisan kasih asnaf daerah Pitas, anjuran Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM dengan kerjasama Bank Islam Berhad. Bantuan diberikan kepada 50 asnaf yang berdaftar dalam sistem e-kasih berstatus miskin dan miskin tegar serta 20 asnaf penghuni rumah anak yatim Baitul Amin Pitas. Harapan kami ceritanya agar bila mereka datang ke sini dapat membeli belah, sedikit sebanyak dapat meringankan beban kepada para asnaf dan juga anak yatim piatu ini. Jadi mereka boleh jugalah meraihkan hari raya itu seperti insan-insan yang lain. Dapat merayakan hari raya itu dengan lebih meriah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa program berkenaan di Kota Marudu. Samsul menambah ICU JPM sentiasa mengalu-alukan dan berharap Bank Islam akan terus bekerjasama melaksanakan aktiviti murni ini agar golongan sasar yang berdaftar di dalam sistem e-kasih dapat memperoleh manfaat. Gembira, ceria untuk hari raya ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk menyumbangkan pakaian untuk anak saya hari raya.
Perasaan tu tak boleh cakap lah, memang gembira, teruja, first time kan. Pertama sekali terima kasih kepada pihak penyumbang kerana memberikan peluang kepada kami beli baju raya, segala keperluan untuk rakyat lah. Saya sangat happy kepada penyumbang ini dan saya bersemangat untuk berhari raya. Saya rasa saya senang hati, gembira. Saya berterima kasih kepada pihak penyumbang. Harap di tahun hadapan ini ada lagi seperti ini. Sementara itu dalam program bantuan asnaf miskin dan miskin tegar, ICU JPM turut memberi sumbangan peralatan elektrik, antaranya televisyen, mesin basuh, periuk nasi, ketuhar dan kipas dinding kepada rumah anak yatim Baitul Amin. Penyerahan sumbangan disampaikan Samsul Dolah di Dataran Bengkok Kapitas. Dalam pada itu, meneruskan tradisi berkongsi rezeki di bulan Ramadan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dewan Undangan Negeri Dun Balung menyediakan dan mengagihkan 1,000 pek bubur kacang di kawasan Dun tersebut. Wakil Rakyat Balung Hamil Awang berkata pengagihan melibatkan masyarakat setempat dan pelajar tahfiz. Beliau percaya rezeki yang dikongsi bersama boleh membawa kebaikan kepada semua selain berpeluang menyambut bulan yang mulia ini bersama masyarakat. Dan ianya adalah bertujuan untuk bilang orang berbagi-bagi, ya, berbagi-bagi juada untuk masyarakat Islam khususnya yang mengerjakan ibadah puasa. InsyaAllah dengan adanya pengagihan ini kita akan dapat sekurang-kurangnya memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat Islam yang hendak berbuka puasa pada hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pengagihan berkenaan di Balung Tawau. Beliau berharap usaha ini dapat mengeratkan lagi silaturahim sekaligus mengekalkan semangat kerjasama antara pemimpin dan masyarakat setempat khususnya di kawasan itu. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Terus bersama kami untuk lebih banyak perkembangan semasa. Saya Magdalena Depol. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. RTM Sabah terbaik. RTM Sabah yang unik. Kami sentiasa bersama terus mencari